Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 6 Oktober 2020 kembali bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat dari Majlis Pengangkap Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Rombongan itu diketuai yang dipertuanya Tan Sri William Mawan Ikom, timbalannya Datuk Idris Buang dan ahli-ahli Majlis Pengangkap Sarawak. Dalam kunjungan selama kira-kira sejam itu, Ketua Menteri telah dimaklumkan mengenai perancangan pelbagai aktiviti dari Majlis Pengangkap Sarawak. Sementara itu, ketika ditemui media, Tan Sri William Mawan memberitahu tujuan kunjungan hormat itu adalah untuk mendapat pandangan Datuk Petinggi Abang Zuhari berkenaan cadangan Majlis Pengangkap Sarawak untuk menganjurkan jambore pengangkap peringkat kebangsaan. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas dalam sidang media petang tadi memaklumkan Sarawak hari ini mencatat 3 kes positif COVID-19 masing-masing dilaporkan di daerah Kuching, Miri dan Sibu menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 721 kes. Kes ke-719 adalah kes import B. Kes ini merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang telah menjalani saringan COVID-19 di pintu masuk antarabangsa lapangan terbang antarabangsa Kuching semasa tiba sekembalinya dari Kota Kinabalu, Sabah. Kes ini merupakan seorang wanita warga negara tempatan yang telah melakukan perjalanan balik dari Selangor melalui penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke lapangan terbang Miri pada 3 Oktober 2020. Kes ini merupakan seorang wanita warga negara tempatan yang telah disaring pada 3 Oktober 2020 kerana mempunyai kontak rapat kepada kes 714. Datuk Amar Douglas Ugah yang merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merayu agar semua rakyat di negeri Sarawak untuk sentiasa berhati-hati dan mengikuti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Hari ini kerajaan negeri Sarawak merayu kepada semua rakyat di Sarawak. Walaupun angka kita rendah kalau dibandingkan di negeri-negeri yang lain, itu bukan maknanya kita sudah memenangi peperangan. We have not won the war. Oleh itu, kita jangan leka, kita jangan terlalu yakin dan kita jangan tidak mematuhi SOP yang ditentukan. Selanjutnya, penglibatan wanita dan belia amat digalakkan dalam sektor pertanian bagi membantu meningkatkan pengeluaran sumber makanan seterusnya pendapatan penduduk. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, usahawan agropreneur Kansar Karar yang baru-baru ini telah dianugerahkan Tokoh Usahawan Anugerah Ketua Menteri Peringkat Negeri Sarawak sempena Hari Wanita 2020 telah membuktikan wanita Sarawak mampu berjaya dalam bidang tersebut. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Kina Karar Agrofarm di Kampung Kuab Batu 10 Jalan Kuching, Serian pada Selasa. Kansar Karar yang juga ikon kepada agrobank itu telah mula menceburi bidang pertanian dari tahun 2009 sehingga sekarang dan telah beroleh pendapatan kasar sebanyak RM2 juta lebih selama setahun. Dalam hal itu, Datuk Seri Fatimah menjelaskan untuk menjadi usahawan yang berjaya dalam bidang pertanian moden, ilmu adalah sangat penting iaitu dengan mengikuti kursus dan latihan. Kejayaan yang dicapai oleh pemilik Kina Karar Agrofarm itu terhasil daripada ilmu dan minat yang mendalam serta komitmen yang tinggi. Beliau turut mengingatkan setiap wanita yang mencuburi bidang perniagaan hendaklah mendapatkan lesen bagi memudahkan menerima bantuan-bantuan yang disediakan kerajaan. Berita berikutnya, perkhidmatan awam perlu sentiasa peka dengan keluhan dan pandangan orang ramai dalam usaha meningkatkan penyampaian yang terbaik.
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samiun berkata tindakan itu penting bagi semua warga kerja yang perlu berfikir secara kreatif dan inovatif serta berintegriti. Adalah penting untuk kita selalu sentiasa peka kepada keluhan rakyat dan juga suggestion daripada orang ramai. Oleh yang demikian, saya menyeru agar semua warga kerja tanpa mengira sektor, tanpa mengira jabatan, untuk sentiasa berfikir kreatif, untuk berfikir inovatif dan berintegriti dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Minggu Inovasi Jabatan Pertanian di Kuching pada Selasa. Tambahnya, inovasi dan motivasi kini diberi perhatian dalam membantu pelaksanaan strategi-strategi untuk mencapai status negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Inovasi dan juga motivasi adalah dua perkara yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Dan kini diberi perhatian untuk memacu strategi-strategi pelaksanaan untuk program-program kita demi mencapai negeri berstatus pendapatan tinggi menjelang 2030. Justru itu adalah menjadi keutamaan kepada kita untuk terus mempergiatkan usaha dalam menyemarakkan lagi budaya inovasi bagi memastikan sistem penyemayan perkhidmatan kerajaan menjadi lebih cepat, lebih cekap dan lebih berkesan. Berikut pula, peningkatan kes COVID-19 di Malaysia sejak akhir-akhir ini telah mencetuskan kebimbangan terutama di Sabah yang bersempadan dengan daerah lawas dan limbang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Palus Palu Gumbang berkata, untuk itu Kerajaan Sarawak telah mengambil keputusan untuk menutup sempadan Sabah dan Labuan. Baru yang dipraktikkan oleh kerajaan iaitu kawalan sempadan. Tadi saya sebutkan bahawa kita menutup sempadan. Kalau tidak silap saya, sempadan Sabah dan juga Labuan telah ditutup dan tidak dibenarkan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Sepakat Komuniti Pembudayaan Norma Baharu Putuskan Rantaian COVID-19 di Rumah Tugang Ulu Lubai, Limbang pada Isnin. Selain kawalan sempadan, strategi-strategi norma baharu yang dipraktikkan kerajaan ialah kawalan pergerakan dan penjarakan fizikal amalan pelindungan diri. Pada majlis itu, Paulus telah meluluskan geran berjumlah RM30,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Ulu Lubai dan RM25,000 untuk projek menyiapkan pembinaan gereja di Kampung Ulu Lubai. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.